اللهم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma iftah alaina hikmatak wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa 'adika mastata'. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Pada malam ini kita akan melihat isim secara khusus. Isim berbaris hadapan. Jadi kita semua dah sedia maklum, isim berbaris hadapan ada 8 saja. Jadi hari ini insya-Allah kita dapat lihat berasaskan kepada surah Al-Baqarah, ya, ayat 1 mungkin hingga ayat 10. Kalau kita semua sudah boleh mengenali isim dalam Quran pun dah cukup dah. Kalau dah kenal isim tu, kita kenal isim tu duduk di position apa. Kalau dia tu duduk di position marfu', itu berbaris hadapan, tandanya dhammah, apa sebab? Jadi hari ni kita nak tengok apa sebab dia. Jadi bila kita menceritakan tentang sebab-sebab ni, adalah apa tu, watak-watak yang terpaksa kena angkat tangan. Kalau kita kata ini sebab pertama, ni sebab mubtada', siapa tuan punya mubtada'? Itulah, selalu tak datang. Jadi bukan saya nak tanya sebenarnya, saya nak tahu jawapan. Mana kalau tuan-tuan boleh tahu siapa dia yang tak datang tu, itu tuan punya dendrite very good. Dia punya dendrite dia very good. The more cair your dendrite, the better. Ya, jadi orang yang susah nak ingat tu, yang mengantuk tu, dendrite dia kering. Dendrite ni adalah satu, kita kata something like neuron, yang ada body, ada nucleus dalam otak kita, dan dia dicairkan oleh satu jenis tercair nama dia myelin, ya, M-Y-L-I-N-A, myelin nama dia. Okay? Jadi kalau siapa-siapa yang mudah sangat dia punya sakit bahagian otak, ya, tak sedar dan sebagainya tu, itu berpunca daripada proses otak yang mismatch. Mismatch ini yang kelang kabut. Kita tahu macam nak buat, ni tak? Jadi hari ni insya-Allah melalui nahwu saraf, Tuhan kata auzubillahi minasyaitanir rajim, inna anzalnahu qur'anan arabiyya. Sesungguhnya kami telah menurunkan Quran dalam bahasa Arab, la'allakum ta'qilun, so that you can be more clever, ya. Untuk orang yang belajar bahasa Arab ni, dia banyak kan. Okey, hari ni kita lihat. Sila buka buku hijau. Dan dulu saya ada satu nota, saya bagi 12 hari bulan 5 tahun ini. Berkenaan dengan isim marfu' ada 8 sebab, dan nota dalam bahasa Melayu dengan font 18. Okey, yang tulisan macam ni, font besar, ya. Okey, dan tuan-tuan juga kena buka apa tu, abbreviations apa tu, isim saja ada 2 pieces. Okey, kita mula sekarang. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Kita lihat surah Al-Baqarah. Tuan-tuan lihat Al-Baqarah. Untuk beberapa perkataan pertama saya perkenalkan. Jadi untuk berikutnya kita cari sendiri. Kita tengok surah Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tengok isim saja. Ada beberapa cara kita mengenali isim. Yang pertama sekali, isim tu ada alif lam. Kalau ada alif lam depan tu isim lah. Kalau dia tidak ada alif lam, dia ada tanwin. Tanwinnya mungkin tanwin baris depan, un, tanwin baris atas, an, ataupun tanwin baris bawah, in. Ya, tanwin, ya. Ataupun kalau isim itu ada di depan dia alat-alat yang sesuai dengan isim, seperti haraf, seperti inna,
Jawa majrur, kana, zaraf, itu juga isim. Tapi jangan risau, insya-Allah kita kenal dia. Sila lihat kepada surah Al-Fatihah. Lihat isim. Tengok bersama dengan saya. Isim. Bi ismi itu isim tak? Tapi baris bawah kan? Allah isim tapi baris bawah. Kita tak nak tengok baris bawah. Ar-Rahman juga isim baris bawah, tak mau. Ar-Rahim juga isim baris bawah, tak mau. Kalau kita mau, dia ni ada 3 sebab saja kenapa dia baris bawah. Pun kita tak mau tahu, sebab kita dah tahu. Alhamdu ni isim. Sebab dia ada alif lam di depan dia. Root dia hamidah. Betul tak? Alhamdu itu isim berbaris hadapan. Jadi yang kita nak tahu, kenapa dia baris depan? Kenapa tak kata alhamdah? Kenapa tak alhamdi tapi alhamdu? Jawapan dia kerana alhamdu ni mubtada. Boleh? The first reason dia berbaris hadapan kerana alhamdu ni mubtada. Jadi setiap yang mubtada mesti baris hadapan. Kerana isim mubtada, dia tidak ada apa-apa alat sebelum, melainkan just isim. Jadi alhamdu ni kita kata mubtada sama dengan subjek. Ya, subjek. Ataupun kita kata berita. Subjek. Subjek dia apa dia? Seluruh kepujian. Jadi ingat, bila isim baris depan, yang pertama dia jadi mubtada. Kalau kita tengok saya punya penerangan dalam tafsir ni, tengok ni, belakang saya ni, mubtada. Apa tak? Mubtada, marfu' ni berbaris depan. Okey? Marfu' artinya berbaris depan. Dan tanda raf'ihi, tanda baris depannya ialah, cuba sebut, ad-dhammah. Ad-dhammah ni baris depan. Az-zahirah, yang zahir. Zahir tak? Jadi yang pertama dalam Fatihah mubtada. Isim marfu' dalam Fatihah hanya satu saja, yang pertama itu mubtada. Kita nak tengok ada tak lagi isim yang marfu' dalam Fatihah? Okey, ada tak lagi isim marfu' dalam Fatihah? Saya rasa tak ada, satu je. Satu saja. Jadi dalam Fatihah, para hadirin sekalian, hanya satu-satunya saja isim marfu', iaitu duduk pada alhamdu. Jadi ahli tafsir boleh jelaskan kenapa satu saja, kenapa alhamdu duduk di situ. Seterusnya kita lihat kepada ayat seterusnya, surah Al-Baqarah. Cuba tengok baris pertama tu, alif lam mim, zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Di mana dia isim? Isim dia ialah Al-Kitabu. Al-Kitabu, tanda isim dia, tanda isim dia al. Dan tanda yang kedua, isim isyarah sebelum tu, zalika. Ya, betul ya, selepas zalika tak boleh ada perkataan lain melainkan isim. Zalikal kitab, demikianlah kitab. Ingat tak, zalika ni isim isyarah untuk jauh. Ingat, untuk jauh, laki-laki satu. Al-Kitabu isim mufrad, memberi makna kitab itu, refer kepada Al-Quran. Demikianlah Al-Quran. Saya nak tanya, zalikal kitab, zalika dengan Al-Kitab tu benda yang sama tak? Benda yang sama tak? Yes, benda yang sama. Kalau benda yang sama, zalika tu adalah, kita kata dari segi nahwunya, kita kata mubtada. Dan mubtada dia kena baris depan. Tapi kenapa zalika ni baris atas? Kerana dia mabni, dia tetap. Bila dia tetap, kita kena kata zalika ni fi mahalli. Fi mahalli. Jadi zalika tu mubtada ataupun isim isyarah
mabni alal fathi, mabni berbaris di atas secara tetap, tetapi fi mahalli raf'in mubtada. Jadi alkitab itu dia jadi badal. Betul tak? Jadi siapa megang watak badal? Ada orang lupa dah anak cucu dia. Ya? Okey. Oh, tabik tabik. Dia nak sebut dah tapi dia takut salah. Pasal balik jauh dari Muazzam ni. Balik tu tabik. Bila keluar badal lupa. Jadi Alkitabu tuan-tuan, tabik. Dia ikut siapa? Dia ikut zalika. Tapi kenapa dia tak Alkitabah? Sebab zalika tu marfu'. Jadi dia kena sebut Alkitabu. Jadi Alkitabu ni kita kata badal. Badal ni maksudnya dia ganti. Ganti siapa? Dia ganti zalika. Fi mahali tu erti yes, duduk tempat ataupun taking mubtada place. Baru dengar bahasa orang putih pun faham. Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Tak ada isim bagi depan. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tak ada isim bagi depan. Okey, bila buka Quran tahu itu isim, itu haraf, itu fi'il, hebat. Dan bila isim tahu dia marfu', tandanya hebat. Kenapa dia marfu', dia mubtada? Cukup dah. Sebab apa? Dalam belajar apa juga ilmu, kita nak pegang dia punya dia punya X factor. X factor tu maknanya benda ni you pegang ni tak boleh lagi dah. Jadi X factor dia itu je, 3. Fi'il, apa tu, isim, haraf. X factor dia. Haraf ada 3 jenis. Haraf untuk isim, di mana bila haraf ni ada pada perkataan tu, isim lah dia. Dan haraf untuk fi'il, bila ada pada fi'il, fi'il lah dia. Dan haraf untuk kedua-duanya. Ingat itu dia punya X factor dia itu je. X factor ni boleh faham tak? Maknanya tengok dia, itulah dia. Jadi ini tuan-tuan dah ada ni, jangan risau. Sebab tu saya kata tak faham tak apa, dengar saja. Kita kelas mendengar. Okey, sekarang kita tahu isim bagi depan adalah mubtada. Jadi kalau tuan-tuan nak tahu mubtada dengan detail, buka buku Izzat Uruza, muka surat berapa? 107. 107 tu semua mubtada dia cerita pasal tentang ayat Quran saja. Jadi tuan-tuan kena dalamilah mubtada ni kan supaya lebih jelas lagi. Jadi kita jumpa perkataan pertama dia baris depan kerana dia jadi mubtada. Mubtada is the subject. Mubtada is the subject. Ya, mubtada khabar subjek kan? Okey. Dan mubtada ni ada beberapa karenah dia. Okey, kita jumpa lagi. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kita kata al-muflihun ni isim. Ada beberapa sebab. Yang pertama dia ada alif lam. Betul tak? Yang kedua dia ada mim depan tu. Kalau dia fa'il, dia tidak ada alif lam. Dia mungkin ada ta ya nu alif, ingat tak? Mungkin dia ada tuflihun, muflihun, yuflihun kan. Tapi dia ni fa'il. Apa root dia? Falaha, gembira. Jadi al-muflihun ni orang-orang yang bergembira, orang-orang yang berjaya. Okey, fa'il. Saya beritahu, al-muflihun ni isim jamak, betul tak? Sebab dia ada waw. Ingat, bila jamak ada waw, nun, dia jadi jamak muzakkar salim. Datuk dah angkat dah muzakkar salim. Jadi setiap isim yang ada waw nun di belakang, dia jadi jamak muzakkar salim. Kita mufradkan dia al-muflihu. Al-muflihu. Mufrad ya. Kalau mufrad dia baris depan, kalau jamak dia waw nun. Jadi tanda marfu' dia adalah waw. Itu nama dia tanda far'i. Ingat kita belajar tak? Dengar tak tanda far'i? Itu yang saya kata dengar je tu. Tanda far'i mana tanda cabang. The branch, kita kata the branch mark. Tanda asal dia adalah dhammah untuk mufrad saja. Tapi kalau isim tu musanna, jamak, tanda marfu' dia
Alif bagi musanna, waw nun bagi jamak. Tuan-tuan dengarlah banyak kali, tak apa. Tak faham tak apa, dengar je. Dengar far'i tu cukup lah. Al-muflihun marfu'. Apa sebab dia marfu'? Ni tuan-tuan. Maf'ulun marfu' sebab dia jadi khabar. Dia jadi khabar kepada mubtada'. Ya. Di mana mubtada' dia? Mubtada' dia ni ulaika. Ulaika hum mubtada' dia. Ya. Cuba tengok dalam buku hijau Al-Muflihun dia kata apa? Khabar. Dia kata khabar saja kan? Okey, khabar saja. Dia kata khabar saja. Tuan-tuan buka isim ni. Apa maksud khabar? Tuan-tuan buka isim. Buka isim A15. A15. Ada tak A15? Dia ada 30 tu, 15 sebelah kanan. A15 dia kata khabar. Ada tak khabar? Apa dia punya explanation? Khabar marfu' ataupun fi mahalli raf'in. Dua, maksud dia dua, sama ada marfu', khabar marfu' ataupun khabar fi mahalli raf'in. Tapi yang ini khabar marfu', bukan fi mahalli. Okey. Kalau tuan-tuan boleh faham fi mahalli tu dah cukup dah. Okey. Tu dia. Cuba kita sebut 3 kali fi mahalli. Fi mahalli. Fi mahalli. Registerkan fi mahalli. Okey. Tuan-tuan, bunyi simple saja. Tapi ini sebenarnya kaedah. Okey, bila kita buat kursus 2 hari 1,200, parent terkejut. Ustaz, mahalnya Ustaz, 1,200 2 hari, 600 hari. Dengan makan mahalnya. Bila dia duduk sama-sama student, dia terasa murah. Sebab lepas 2 hari tu, pelajar dia diberi apa benda pun dia boleh ingat. Dalam latihan tu lah kan. Dia boleh naik basikal, tutup mata semua kan. Tapi tutup mata situ je. Kalau naik kat Kuala Lumpur, terlanggar juga. Okey. Jadi di bawah structure approach, setiap mubtada' tu adalah satu medan. Walaupun even though it is a word, but medan. Dia berpasangan dengan mubtada' dan khabar. Kedua-duanya berbalik depan. Kedua-duanya berbalik depan. Tuan-tuan dengar mubtada' dan khabar. Siapa pegang ni? Tuan-tuan ingat mubtada' khabar. Mubtada' khabar dua-dua marfu'. Jadi tak perlu risau. Buka saja Quran. Tuan-tuan lepas ni jangan baca lagi Quran tu. Baca Quran hijau je. Tengok isim marfu', mubtada' bawah. Kalau tak tahu mubtada', buka sini. Kan? Mana panduan? Okey, auzubillahi innal ladzina kafaru sawa'un. Mana dia isim? Apa dia tanda isim? Yes, tanwin. Sawa'un. Innal ladzina kafaru sawa'un. Sesungguhnya orang-orang kafir itu sama saja. Allazina ni isim juga, tapi ini isim mabni. Isim inna mabni. Tapi kita tak nak tengok dia, sebab kita nak tengok yang marfu' saja. Tapi di sini allazina isim inna mabni fi mahali nasbin. Betul tak? Siapa dia inna? Dekat tu inna ya. Inna ada berapa beradik Inna? 6 beradik. Jadi kalau perempuan ada masalah berkenaan Inna, jangan tanya ustaz lagi. Tanya sahabat dia. Tanya korin dia. Korin dia. Kalau bab mufrad musanna jamak, siapa dia? Tanya. Tengok kita punya ingatan kuat ya. Tuan punya badan diam je. Orang lain pula hebat tak tu? Itu baru kita buat simulasi, belum stimulan lagi. Bila stimulan besar, habis pukul 10.30, ustaz boleh tak tambah setengah jam lagi? Baru ustaz boleh cari makan. Okey. Bunyi jok-jok tu, tapi inilah dia teori orang. Okey, ya. Tak apa. Nanti kita nak terangkan kenapa dia muqaddam. Tuan-tuan, apa makna muqaddam?
Muqaddam ni orang tak panggil, orang tak panggil qadam. Kita juzuk amma tu qadam. Dia panggil qadam. Muqaddam. Tapi ejaan dia sebut muqaddam. Muqaddam ni dulu. Kalau muakhar kemudian. Ni saya nak ceritakan. Tengok sini ya. Tuan-tuan pernah dengar tak muqaddam muakhar? Tuan-tuan, ini tengok. Muhammadun alimun. Faham konsep dia? Muhammad itu seorang yang bijak. Jadi Muhammad jadi mubtada. Ataupun subjek. Alimun jadi khabar ataupun kita kata predicate. Setiap mubtada dia mesti duduk depan dan setiap khabar mesti duduk belakang. Jadi bila mubtada khabar dalam keadaan tersusun, yang penting di sini yang dia nak beritahu mubtada Muhammad tu alim. Bukan nak cerita siapa yang alim, dia nak cerita Muhammad tu seorang yang alim. Jadi di sini mubtada Muhammad ni muqaddam, betul tak? Betul tak? Muawwal muqaddam. Jadi alim ni muakhar. Betul tak? Jawablah. Okey. Sebab ini kelas paksa. Tak faham kena jawab. Okey, setiap yang mubtada, nama dia mubtada, dia mesti duduk depan. Dan setiap yang khabar mesti duduk lepas mubtada. Betul tak? Jadi kita kata muakhar. Tapi dalam keadaan tertentu dia sebut alim dulu. Alimun Muhammadun. Jadi siapa yang alim? Dia nak cerita pasal alim, bukan pasal Muhammad. Yang alim tu Muhammad. Yang ni dia kata Muhammad tu seorang yang alim. Jadi di sini alim ni yang dulu muakhar, dia jadi muqaddam. Dia jadi muqaddam. Yang Muhammad ni muqaddam jadi muakhar. Itu biasa dia. Faham tak? Mudah je. Kalau Tuhan kata, Tuhan nak sebut di sini cerita pasal alim dulu, dia tak alim. Jadi bila dia tak alim, sedangkan alim ni khabar, jadi khabar ni jadi muqaddam. Nama dia khabar muqaddam. Jadi mubtada ni dia mesti duduk dulu. Tapi oleh kerana alim duduk dulu, Muhammad duduk kemudian. Jadi Muhammad ni dia kata mubtada, Muhammad ni mubtada tapi muakhar. Ini khabar muqaddam. Sepatutnya khabar muakhar, mubtada muqaddam. Betul tak? Tengok saya lepas begini terang. Tak boleh faham lagi, tak tahu dah. Mubtada khabar dia dua isim. Isim pertama jadi subjek, isim kedua jadi predicate. Bila predicate duduk dulu, jadi yang predicate tu nama dia muqaddam. Ya. Yang predicate tu kita kata khabar. Bila dia duduk dulu, dia dinamakan muqaddam. Jadi khabar muqaddam. Bila mubtada duduk kemudian, dia kata mubtada muakhar. Jadi mubtada tak timbul muqaddam sebab mubtada mesti muqaddam. Boleh tak? Dan khabar tak timbul muakhar sebab khabar mesti muakhar. Boleh tak ni? Boleh tak? Tuan-tuan belajar ni ilmu yang pelik lah. Dia hilang pelik pasal kaedah. Jadi ingat, isim kedua baris depan bila dia jadi khabar. Korek anak? Sama ada dia khabar tu duduk tempat asal ataupun khabar tu dimuqaddamkan. Ingat tak? Itu dia punya knowledge tu. Susah nak terang Tuan Jalim kan? Jadi tengok, bila dua nama dekat-dekat dan nama pertama tu, nama kedua tu mencerita nama pertama, maka nama pertama jadi subjek. Betul tak? Nama kedua jadi khabar. Betul tak? Jadi nama pertama tu marfu', nama kedua marfu'. Okey, bila nama kedua duduk dulu, jadi nama kedua tu jadi muqaddam. Nama pertama jadi muakhar. Senang je. Boleh faham tak? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa wa lahum adzabun azim. Ya. Peminat-peminat KUI sila buka Al-Baqarah ayat 7. Khatamallah ghishawatun.
Belum lagi Datin. Kita tengok Allah dulu. Okey, Allah. Allah tu isim. Isim berbaris depan kan? Yang mana? Ya, bukan betul. Bukan khatamah tu. Allah tu. Allah isim. Allah ni bagi depan sebab dia jadi fa'il. Fa'il tu isim. Kalau fa'il tu perbuatan. Jadi fa'il. Fa'il ni dalam bahasa Inggeris dia panggil dia dua, pelaku. Apa yang Allah lakukan? Allah telah menguci hati-hati mereka dan pendengaran mereka. Jadi kunci itu khatamah. Khatamah tu perbuatan. Yang mengunci itu Allah. Jadi Allah tu nama dia fa'il. Dalam bahasa Inggeris dia kata ada dua, pelaku. Jadi setiap isim yang menjadi pelaku ataupun yang ada selepas fa'il, isim tersebut dia menjadi fa'il. Jadi sebab ketiga isim berbaris hadapan kalau dia menjadi fa'il. Fa'il bila mana isim wujud secara berturut selepas fa'il. Macam kita kata akala Muhammadun. Muhammad itu jadi fa'il. Okey, boleh? Ini jumlah fa'iliyah. Siapa dia pegang jumlah fa'iliyah? Jadi tuan-tuan tengok ni, bila kita kenal isim semua dan semua orang memegang watak masing-masing, dan kita kenal 12 isim nasab dan 3 isim baris bawah semua kita kenal belaka, insya-Allah tuan-tuan kita boleh baca Quran dengan bagus. Ya, bila sampai bab jumlah fa'iliyah, terus angkat tangan. Khatamallah ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawatun. Kita kenal dulu isim tak dia? Apa tanda isim? Risyawah. Risyawah tu rapat-rapat. Risyawah ni kunci rapat-rapat. Tertutup rapat. Kita kenal dulu isim tak dia? Isim? Ada tanwin? Dia bagi depan tak? Apa tanda bagi depan dia? Dhamma. Okey, apa sebab dia bagi depan? Tengok dalam buku hijau. Dia jadi mubtada. Mubtada muakhir. Nampak tak? Faham tak mubtada muakhir? Mubtada yang dilewatkan. Yang dilewatkan. Cuba cari di mana dia khabar. Kalau begitu ada khabar yang diawalkan. Okey, ya? Wa ala khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawah. Ya, walahum azabun azim. Tengok ghisyawah. Tengok dalam buku ni kata apa? Okey. Mubtada muakhir. Okey, dia punya mubtada dia ada pada dhamir hum. Dia punya khabar dia hum. Okey. Yang rapat tu apa benda? Yang rapat tu apa dia? Ni. Ini semua ni hum tu semua menjadi semua domain tu tak ada ni washibu jumlah fi mahali raf'in khabar muqaddam. Ini mubtada muqaddam, ini semua khabar, ini semua khabar muqaddam. Memang susah sikit. Tapi tak apa, tuan-tuan faham khabar muqaddam tu khabar yang dulu, mubtada muakhir tu mubtada yang dikemudiankan. Okey? Ingat tu je cukup. Lama-lama pandai. Risyawah dengan khatam apa beza? Risyawah tu khatam tu dia tutup. Risyawah tu bagaimana cara dia tutup? Rapat-rapat kan? Beza tak ada beza. Cuma risyawah tu dia lebih kepada degree of tutup how. Jadi ada degree dia just tutup je. Ini tutup rapat-rapat tak boleh buka lagi. Tak boleh buka lagi. Sebab tu innal ladzina kafaru, orang-orang yang kafir sama saja. Kalau kau ingatkan mereka wahai Muhammad, engkau tak ingatkan mereka, mereka tetap tidak beriman. Sebab Allah Taala dah kunci mereka rapat-rapat. Jadi ini yang kita takut ni. Yang kita takut ini dia. Jangan fikir orang kafir ni orang kafir di Mekah tu. Orang kafir yang sama-sama kita ni. Yang datang tak datang. Sekali dia tak datang tutup rapat. Tak datang lagi dah. Jangan kata kafir. Orang kata kafir makan babi kan. Jangan. Tak.
Banyak orang kafir tak akan babi pun. Ya. Langsung tak nak dengar seruan dakwah kan. Degil sangat, kunci sangat. Duduk dekat masjid umpamanya kan. Ya. Tapi bila nak mati baru sembahyang kat atas. Duduk depan imam pula tu. Jadi semua fa'il mesti berbaris depan. Yes. Kalau dia tidak berbaris depan, dia bukan fa'il. Tapi dengan syarat sebelum tu dia ada fa'il. Dia ada fa'il. Ingat, isim berbaris depan ada 8 sebab. Salah satu sebab dia jadi fa'il. Dan dia nak jadi fa'il ni, dia mesti ada fa'il sebelum tu. Ataupun kalau dia tak jadi fa'il, dia jadi mubtada' khabar. Bila dia mubtada' khabar, tak ada fa'il, ada 2 isim je. Ada 2 isim yang berangkai dua-dua. Isim pertama jadi subjek, isim kedua jadi predikat. Boleh tak? Khabar. Senang tak? Walahum madzabun azim. Okey. Jadi kita jangan risaulah wa ni wa ataf kan. Siapa dia simpan ataf? Okey, tapi okey. Lahum ni jar majrur, betul tak? Itu kita dah pada azabun azimun. Ya, asal tengok ni. Ya, okey. Tengok azabun. Ni kan, azabun ni mubtada. Yang mubtada yang dilewatkan. Okey. Mubtada. Mana dia khabar? Khabar dia tu lahum tu. Lahum tu, jumlah lahum tu. Jadi itu khabar, tapi khabar dia muqaddam. Betul tak? Tuan dah faham ni sekarang mubtada muakhar. Yang muakhar mesti mubtada. Yang muqaddam ya mesti khabar. Baik. Khabar. Boleh jadi apa tu khabar. Tapi khabar muqaddam. Tuan boleh sebut tak? Khabar muqaddam, mubtada, muakhar. Muakhar apa makna? Akhir. Muqaddam apa makna? Awal. Yang akhir diawalkan, yang awal diakhirkan. Itu saja. Tapi dua-duanya tu tetap boleh depan. Yang awal dipentingkan. Ya, kalau yang awal tu, yang itu diutamakan. Okey. Wa minan nasi man yaqulu amanna. Senanglah ni. Wa ni wa ataf kan. Min jar, annas majrur, man istifham kan. Yang kita kan dah boleh tu. Tak boleh tak apa, faham je. Okey, tengok lagi satu. Fi qulubihim maradun. Tengok perkataan maradun. Maradun itu isim tak? Bagi depan tak? Okey. Kita boleh tengok sama ada dia mubtada ke khabar ke. So di bawah tu dia kata apa? Mubtada muakhar. Dia ni mubtada tapi dia duduk kemudian. So mana khabar dia? Khabar dia fi qulubihim lah. Fi qulubihim lah. Maknanya khabar dia ni fi qulubihim ja wa majrur dengan mudhafun ilaih. Siapa dia pegang ja majrur mudhafun ilaih? Tengok dia pegang datin. Macam tak confident. Angkat gitu je. Ja wa majrur dan mudhafun ilaih. Fi jar qulub majrur him mudhafun ilaih. Betul tak? Jadi the total of fi qulubihim adalah apa tu? Khabar muqaddam. Khabar yang diawalkan. Kenapa diawalkan khabar? Sebab yang dia nak cerita di sini hati, bukan penyakit. Penyakit itu dalam hati. Kalau dia kata penyakit dalam hati, dia cerita buat penyakit. Tapi kalau dia kata dalam hati ada penyakit, mana dia nak cerita di mana penyakit itu berada? Dalam? Yes. Sebab itu kalau hati dah ada sakit, buat apa? Semua tak indah. Bila hati gembira, semua indah belaka. Jadi tuan-tuan, kita sudah pergi 3 yang kita kenal. Yang pertama, isim baris depan, mesti tanda dia baris depan.
Dan yang pertama kedudukan dia jadi mubtada. Sama ada dia mubtada muakhar. Yang kedua dia khabar. Sama ada khabar muqaddam. Jangan kata mubtada muqaddam, sebab mubtada dia always muqaddam. Dan khabar always muakhar. Yang kita nak khabar tu muqaddam. Either muqaddam atau muakhar, both of them are marfu'. Dia punya X factor dia, isim berbaris depan ada 8 sebab. 3 sebab dah belajar. Ya, sekarang ni sebab yang ketiga, kalau sekiranya ada fa'il, selepas fa'il tu ada isim bagi depan, mesti dia fa'il. Fa'il tu artinya ada dua. Umpamanya khatamallahu. Kalau tuan-tuan buat kuliah subuh kan, tajuk dia fa'il. Di Masjid Shah Alam. Tolong puan, tajuk kuliah kita subuh ini very short, iaitu fa'il. Tuan nak kenal tak fa'il Al-Quran? Fa'il Al-Quran ialah setiap isim bagi depan, sebelum tu ada fa'il. Tanya dia, tahu tak? Tok Imam pun, oh. Tengok belakang ustaz lah, sedang semain sunat. Selu. Okey, jawab. Ya? Ya, the second isim selepas fa'il, dia mesti mansa. Mesti mansa. Jadi mansa tu minggu akan datang kita belajar di mana mansa jadi maf'ul bih. Ya? Maf'ul bih. Okey. Maf'ul bih tengok. Macam ni lah kita nak, bila kena dia saya. Mentajrid ini adalah istilah tasawuf. Maknanya hanya Allah saja pakai. Mentajrid ini maknanya nak menghukumkan sesuatu perkataan. Jadi kita tidak boleh kata, ustaz lah cuba tajridkan. Tak. Mentajridkan ini macam innallah. Tajrid itu sesungguhnya Allah. Kalau kita kata sesungguhnya pelajar itu, dia tak ada tajrid. Sebab tajrid ini bukan datang dari manusia, tapi datang dari Allah. Itu makna tajrid. Cara tajrid ini daripada perkataan mujarrad. Okay. Kita sambung sikit lagi. Kita baru dapat 3. Okey, ada 3 sebab isim baris depan. Yang pertama dan khabar. Sama ada mubtada muakhar ataupun khabar muqaddam. Yang kedua fa'il. Okay. Yang ketiga tak? Tak ada. Okey. Yang ketiga, kalau kita tengok dalam Al-Quran ni, dalam surah ni dia tak ada. Yang ketiga dia tak ada. Cuma saya akan terangkan. Okey. Yang ketiga, bila mubtada dan khabar, ingat, bila mubtada dan khabar dimasukkan kana. Kana tu fa'il madi. Kita khabar minggu lepas, kana tu fa'il nasakh. Ingat tak? Kana fa'il nasakh ya. Okey, tengok ni, Muhammadun alimun. Ini adalah mubtada. Muhammadun alimun. Ini very normal statement. Muhammad itu seorang alim. Bila kita taruh kana, Muhammadun ni masih Muhammad, alimun ni dia jadi liman. Kana ni adalah fa'il nasakh nama dia. Fa'il nasakh. Nasakh artinya tukar. Dia menukarkan yang ini jadi baris atas. Okey, boleh? Jadi yang ini asal dia mubtada. Yang ini asal dia khabar. Okey, boleh? Tapi bila masuk kana, yang ini jadi isim kana. Yang ini jadi isim kana. Isim kana. Kana ni isim dia. Yang ini jadi khabar kana. Okey? Jadi dia bukan lagi jadi mubtada dan khabar. Dia jadi kana, isim kana dan khabar kana. Jadi salah satu sebab isim berbaris hadapan bila dia jadi isim kana. Jadi banyak dalam Al-Quran kana. Banyak sekali. Wa kana Allahu aliman hakima. Banyak. Ya, wallahu alimun hakim, tak ada kana. Kalau sebut kana, dia ayat itu merupakan ditajrid sikit, ditinggikan sikit. Adalah ayat itu ditinggi sikit. Ya, kana.
Jadi jadi ini jadi aliman. Jadi ini aliman ini isim mansub, dia duduk di bawah kategori isim mansub yang 12. Boleh? Tapi hari ini kita nak cari isim marfu'. Jadi Muhammadun ini sekarang sudah jadi isim kana. Isim marfu' yang keempat adalah isim kana. Boleh? Senang saja. Buka saja kana, lepas tu isim kana. Maknanya selepas kana tu Mesti isim kana. Mesti isim kana. Boleh? Mesti isim kana. Kana Muhammadun aliman. Isim Muhammad isim kana. Aliman khabar kana. Jadi kita ingat selepas kana, isim yang pertama sekali mesti bagi depan, iaitu isim kana, followed by second isim mesti balik atas jadi khabar kana. Okey, boleh tu? Mesti bersebelahan. Dalam Quran mesti bersebelahan. Kalau dia duduk jauh pun dipisahkan, antara Muhammad ni dipisah-pisahkan, tapi kita cari mana dia isim mansub. Walaupun isim mansub duduk di sini, tapi dia ni tetap khabar ka. Ingat tanda dia. Tapi sekarang ni kita nak belajar isim marfu'. Yang keempat isim kana. Jadi kana ni very special, ya. Yang ketiga ketiga keempat. Pertama, ketiga fa'il. Pertama mubtada, dua khabar, ketiga fa'il, keempat isim kana. Jelas tak? Jelas tak? Jelas tak? Jadi bila tuan jumpa Quran, lepas kana mesti isim bagi depan. Mesti isim bagi depan. Jadi yang kita nak belajar di sini, isim kana, isim keempat berbaris depan, dan tanda bagi depan dia di sini dhammah, ataupun kalau alif nun, ataupun kalau waw nun, sebab dia marfu'. Yang penting sekali lepas isim kana marfu'. Kana ni nama dia fa'il nasakh. Fa'il yang boleh mengubahkan isim. Okey, fa'il nasakh. It is a very special fa'il because dia ada fa'il mudhari' dan fa'il amar. Dia ada ini fa'il madhi. Ini madhi. Muhammad itu dulu seorang yang alim. Kalau sekarang, dulu tak alim, sekarang ni dia kata alim. Yakunu Muhammadun aliman. Ini now Muhammad is knowledgeable. Before that he was not knowledgeable. Begitulah kononnya. Tonton, ingat kana ni very special job untuk kana, because dia membalik depankan isim yang direct lepas dia, dan dia membalik ataskan isim yang dulu ni jadi khabar. Boleh? Boleh? Jadi di sini saya tak masuk sebagai medan. Saya tak masuk. Kalau kana ni dia ada kes yang isim boleh jadi fi mahali tak ada. Boleh. Okey, boleh. Fi mahali. Ya, fi mahali boleh. Boleh fi mahali. Kalau kita kata kana huwa, boleh? Adalah dia itu seorang yang alim. Sebenarnya tak payah pakai kana huwa, sebab dalam kan ni sudah ada huwa. Dalam kan ni sudah ada huwa. Kita hanya kata kana aliman, cukup. Sebab dalam kan ni sudah ada huwa. Apa dia huwa? Huwa dia adalah dhamir mustatir yang ada dalam kana ni fi mahali raf'in isim kana. That's fi mahali. Saya nampak termenung, tak apa, dengar saja, tak apa. Teori kita adalah teori listening. Listening. Tuan-tuan tahu tak, you want to listen or not? Yes. Kita disunat selepas setiap kali mandi, ambil cotton bud, korek sini, every time selepas kita mandi, korek. Kalau tuan-tuan lama tak korek, tengok apa jadi. Korek, sebab bila kita korek tu, dia punya signal kita boleh masuk terus. Ini kalau lama tak faham ni, mana lama dah tak korek. Sebab itu adanya cotton bud.
Quarter bar ni ada dua. Tuan-tuan carikan saya quarter bar yang ada satu saja. Tak ada, mesti ada dua. Kalau saya nak cerita pasal siapa yang mula mencipta quarter bar ni, dia banyak film ahli. Susah. Okey tuan-tuan ni. Okey tuan-tuan. Sekarang ni kalau saya kata dah mengatuk dah. Ustaz ni dia dengar tau, sebab dia ada telinga kat belakang. Okey tuan. Ni tuan-tuan. Kalau dia ayat ni bunyi begini, ada kana, mesti ada isim kana dan khabar kana. Correct or not? Okey, tiba-tiba dia kata kana aliman Muhammadun. Apa dah jadi? Adalah yang alif itu Muhammad. Jadi Muhammad ini khabar kana muqaddam. Aliman ini isim kana muakhar. Aliman tu khabar kana lah, tapi muqaddam. Dalam Quran banyak. Dalam Quran banyak. Haji Tan, boleh hadam. Okey. Tuan-tuan, saya bukan suruh faham, suruh tengok dan cuba faham. Lupa tak apa. Sebab dalam buku hijau tu dia beritahu kita. Muqaddam dan okey. 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 Okey ni, okey. Sekarang ni boleh? Nak salin ke? Okey. Okey. Dalam Quran banyak. Muhammad jadi isim kana. Tapi isim kana muakhar. Ini khabar kana muqaddam. Muqaddam. Saya mula-mula nak pergi England tu, ada sahabat saya, dia tak nak pergi England. Dia kata salah, mau pergi England mau akan jumpa motosikal aircon. Motosikal ada aircon. Saya sampai England duduk seminggu tanya, motosikal ada aircon tak? Masa tu salji, mana ada motor? Motosikal ada aircon tak? Kata masalah tu pun ngok juga. I don't find any motorbike has aircon. But the whole country aircon. Semua seluruh negara adalah aircon kan? Salji. Tak payah salin lah. Okey, boleh ni, boleh? Okey, ini tuan-tuan ni, ini saya beritahu dulu tuan-tuan. Kalau Muhammadun dia jadi alimun, betul tak? Ini adalah mubtada dan khabar. Ini dan khabar. Kalau alimun Muhammad, khabar muqaddam. Boleh? Okey, faham tu? Jadi ini degree dia 25%. Ingat lagi tak? Degree 25%. Jadi dia kata kepada orang beriman pun cukup lah. Tak kuat. Kalau dia masuk kana, it is 50%. Bila menjadi 50%, yang Muhammad jadi isim kana, yang aliman jadi khabar kana. Kalau dia letak isim kana ni dulu, khabar kana dulu, yang ini tetap khabar kana sebab dia baris atas, tapi muqaddam. Dan ini tetap juga isim kana tapi muakhar. Jadi dalam Quran kalau jumpa khabar muqaddam, khabar kana muakhar muqaddam, itu betul lah tu. Tuan-tuan dengar saja. Okey, kalau ayat ini dia nak membesarkan lagi ayat ni, ya, menekankan lagi, dia kata inna. Dia sebut inna. Okey? Inna Muhammadan. Inna Muhammadan alimun. Alimun. Jadi alimun ini Muhammadan jadi isim inna. Dia mesti baris atas, mansub. Dan khabar dia mesti marfu'. Jadi salah satu sebab isim marfu' bila dia jadi khabar inna, dan degree itu 75%. Ni tinggi dia. Banyak tak ayat inna? Dalam tu apa nama dia? Apa nama dia? Taukid dah tu. Taukid yang tadi mentajridkan. Kalau Allah Ta'ala nak mentaukidkan statement ini, dia taruh inna. Kalau dia nak taukidkan sekadar biasa, kana.
Kalau dia nak taukidkan lebih hebat lagi, dia pakai inna dengan kana sekali. Ada tak? Dua sekali. Ada? Umpamanya inna Muhammadan kana aliman. Dua sekali. Ya? 100%. 100%. Innallaha kana aliman hakimah. Banyak tak? Yang ada inna dengan kana. Nah, jadi tuan-tuan, jangan kira ni. Jadi isim berbaris depan, yang kelima, bila dia jadi khabar, kan khabar inna. Yang kelima ke yang keenam? Yang kelima. Begitu juga kalau dia nak letak alim dulu, boleh? Inna alimun Muhammadan, boleh? Jadi alimun ini khabar inna muqaddam. Muhammadan ini isim inna mu'akhir. Baris tak berubah, cuma duduk awal kemudian. Boleh? Okey. Yang keenam, bila ada fa'il. Ni bila ada fa'il. Ada fa'il. Ada isim. Akala, ada isim. Ya, lepas tu ada mangsa. Dalam Quran ni banyak. Tufahatan. Di sini fa'il, isim. Tetapi ini bukan mangsa. Ini khabar kana. Boleh? Tapi ini jadi mangsa, kena baris. Siapa dia megang watak mangsa? Diam je mangsa. Ya, awak jadi mangsa. Takkan nak kuat-kuat kan? Betul tak? Ya? Pergi kenduri, terus beritahu mangsa. Sebut yang tu, mudah pandai dia. Itulah satu hasil kita belajar. Berjaya tak? Yang pertama sekali, yang penting sekali tuan-tuan ingat semua nama orang ni. Betul tak? Yang kedua, getaran. Bila orang ni dah mula, bergetar tak? Bergetar tak? Bergetar tak? Bila orang ni separuh dah mula, orang sini menggelabah. Sampai kata, ustaz boleh saya bagi saya dulu. Tak nak break pun tak nak. Takut. Jadi itulah bagaimana kita gunakan simulasi. Ya? Ni akalah Muhammadun. Jadi di sini bila ada dua isim selepas fa'il, isim pertama jadi dua. Okey? Pemakan. Isim kedua jadi mangsa. Betul tak? Tapi sekarang ni kita nampak tak Muhammad ni yang makan? Nampak tak? Okey, dalam keadaan ini kita nak buang Muhammad. Kita kata apple saja. Mana dalam bahasa Melayu apple telah dimakan. Boleh tak? Jadi tak tahu semua makan. Yang ini tahu, yang ini tak tahu. Jadi bila begitu dia punya bunyi ukila tufahatun. Yang ini bukan lagi jadi mangsa. Yang ini dia jadi naib fa'il. Naib fa'il tu maknanya ganti fa'il. Ni, dia jadi, cuba sebut naib fa'il. Apa jadi naib? Sebab dia tidak sebut siapa yang fa'ilnya. Yang dia sebut mangsa. Jadi bila mangsa saya disebut, apple dah dimakan, tapi tak tahu siapa makan. Jadi mangsa tu akan mengambil tempat fa'il, dia jadi naib fa'il. Cuba sebut naib fa'il. Yes. Jadi yang akala ni dia tak jadi akal lagi, dia jadi ukila. Tuan-tuan tak boleh ubah lagi dah. Tak ada harapan dah nak ubah. Memang begitu petua dia. Ya? Ayat, that's ayat. That's complete. Dimakan apple. Dia understood. Apa yang makan? Memang sebab tu dia omit kan apa makan. Tajuk tadi Muhammad makan apple. Ya betul. Tapi tajuk yang kedua, apple dimakan. Maknanya it is a perfect sentence in Arabic. Ya. Apple telah dimakan. Ya, tak ada Muhammad. Sekarang ni saya masuk di sini tengok ramai orang makan nasi. Saya masuk tengok semua nasi dah dimakan. Ayat tu sah ke tidak? Sah? Dah ada domain dalam tu. Ukilah tu. Dah ada domain dah. Ukilah. Jadi ukilah tu
apple tu dimakan oleh seorang lelaki, tak tahu siapa dia. Tapi kalau orang perempuan makan, ukilat. Bukan, sorry. Ukilat tu apple. Apple. Ni. Apple ni perempuan lelaki? Tuan-tuan pernah jumpa tak apple perempuan? Apple tak lelaki perempuan. Yang perempuan ni perkataan dia je. Dia jadi ukilat. Tufah. Dimakan apple. Tak ada tahu siapa makan. Tak ada lelaki perempuan. Nita ni perempuan sebab apple tu perempuan. Boleh tak? Boleh. Okey. Kita ada berapa lagi? Okey. Setakat ni. Yang pertama tadi dia bagi depan kenapa? Mubtada. Cuba sebut ayat dia. Muhammadun alimun. Yang pertama mubtada dan khabar. Yang kedua dia jadi fa'il. Cuba sebut ayat dia. Khatamallahu. Yang ketiga dia jadi isim kana. Cuba sebut dia. Wa kana Allahu kana Muhammadun aliman. Yang keempat dia jadi apa? Yang kelima jadi apa? Khabar inna. Cuba sebut. Inna Muhammadan alimun. Yang keenam ya? Dia jadi naib fa'il. Okey, sampai 6 je lah. Ini kan? Kita dah ada 6, ada lagi 7, 8. Yang 7 tu tabik. Okey, tabik. Okey. Yang 8 tu bila dia berseorangan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi ajma'in. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana. Allahumma rabbana 'allimna alladhi yanfa'una. Allahumma rabbana faqqihna wa faqqih ahlana wa qarabatina fi dinina ma'ahalil kutri unsa wa dhakara. Allahumma rabbi rabbana wa fiqna fikum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daiman wa akhil atqiya ulama nukhza bil khairi wa nukfa kulla syarr. Allahumma rabbi rabbana aslih lana kulla syu'un wa aqir bir ridha minkal uyun wa qdi 'anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tina rusulal manun. Waghfir ustu anta akraman satar wa salatullahi tashal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi linnasi shifa wa ala al-ali kirami wa syurafa wa ala sahbi masabihil ghurar. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi bil alamin. Qabbalallahu minkum. Ilahi lastu lil firdausi ala wala aqwa ala naril jahim. Allah fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafiru dhambil azim. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahim. Allah fahabli taubatan waghfir dhunubi fa